Sejahtera, jumpa lagi kali ini dalam Sains SPM di mana tajuk kali ini adalah sebatian karbon. Kini adalah part 1. Jika ada kelapangan nanti kita akan buat part 2. Okey, dalam ni kita banyak cerita pasal karbon. Kita kena tahu bahawa karbon dalam kehidupan harian kita adalah sangat banyak digunakan. Dalam gula, dalam apa kehidupan kita, banyak kita berkisar mengenai karbon. Sebab itulah dalam topik kali ini, dalam sains ni kan ada satu tajuk mengenai karbon. Sebab karbon banyak dalam kehidupan kita. Okey. So apa itu karbon? Okey, karbon adalah sebatian yang mengandungi unsur karbon. Dah tentulah unsur karbon sebab kita berbincang mengenai karbon. Okey, so karbon kita akan pecah kepada dua, iaitu namanya adalah sebatian organik dan juga sebatian tak organik. So apakah kedua-dua ini? Okey, jadi kita pun letaklah kat tengah dia punya perbezaan dia, di mana berasal dari benda hidup. Sebatian organik adalah betul, di mana tak organik adalah tak. Dia bukan daripada benda hidup. Okay, terbakar dalam hasil dan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida. Okey, sebatian organik, ya atau tak? Jawapannya ya. Kalau diterbakar, dia mesti menghasilkan karbon dioksida. Manakala sebatian tak organik, tidak. Okey, saiz molekul sebatian organik lebih besar berbanding dengan sebatian tak organik. Kelarutan dalam pelarut organik. Okey, pelarut organik ni kalau nak tahu dia macam petrol atau minyak tanah, itulah contoh pelarut organik. Jadi, adakah dia larut dalam pelarut organik? Jawapannya adalah ya, larut. Manakala sebatian tak organik tak larut. Okey, contohnya seperti adalah karbohidrat, protein, vitamin dan juga sutera. Sutera tu macam ulat sutera lah, sebab ulat sutera tu kita ambil benda punya benang dia untuk jadikan kain kan. Jadi kalau ada kain sutera, janganlah kita masukkan dalam minyak petrol, nanti dia akan larut. Okay, contoh kepada sebatian tak organik. Okay, contohnya seperti karbon monoksida, karbon dioksida, kalsium karbonat dan sebagainya. Okey, boleh sampai sini okey? Okey, so kita kena tahu juga kadang-kadang dia tanya apakah persamaan ya. Ini apakah perbezaan dia. Okay, yang tengah ni perbezaan dia, yang bawah tu adalah persamaan. Jadi persamaan kedua-duanya mempunyai unsur karbon. Jadi kedua-dua ni mempunyai unsur karbon. Okey, next. Seterusnya, kita berbincang mengenai hidrokarbon. Di bawah topik sebatian karbon, kita akan ada mengenai hidrokarbon. Hidro, ingat, hidrogen, karbon adalah karbon. Jadi kalau ditanya definisi dia, sebatian karbon yang mengandungi unsur karbon dan juga hidrogen sahaja. Okey, sebatian yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. So ini awak tak boleh. Tak payah tulis pun tak apa. Sebatian yang hanya mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. Okey, next. Seterusnya. Okey, biasanya karbon dan hidrogen kita banyak menggunakan simbol C dan simbol H. Senanglah. Okey, akan datang mungkin kita guna C ataupun H. Okey, seterusnya adalah contoh-contoh ataupun jenis-jenis hidrokarbon seperti gas asli, petroleum, arang batu dan sebagainya. Ini antara 3 contoh yang popular. Jadi, kita pun elaborate sikit macam manakah gas asli terhasil. Dia terperangkap antara petroleum dan juga bantuan yang telap dalam tanah. Maksudnya duduk dalam tanah terlampau lama antara petroleum dengan tanah. Itu adalah gas asli. Manakala petroleum pula, dia adalah sebenarnya berasal daripada tumbuhan-tumbuhan laut, tumbuhan ke haiwan ke yang tertimbun terlampau lama dalam laut, mungkin berjuta-juta tahun. Jadi dia menghasilkan petroleum. Okay. Arang batu pula dia dekat darat. Biasanya ada pokok-pokok yang banyak di kawasan paya yang tertimbun selama mungkin dulu ada pergerakan bumi dan sebagainya, di mana tanah tertimbun selampau lama berjuta-juta tahun, maka dia menghasilkan arang batu. Okey? Okey, seterusnya. Seterusnya kita bercerita mengenai alkohol. Dalam bab ni ada juga alkohol. Biasanya alkohol ni kita merujuk pada arak je, betul tak? Tak, sebenarnya alkohol ni banyak kegunaan dia. Dalam makanan, dalam perfume, minyak wangi dan sebagainya. Jadi alkohol adalah sebatian yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Nampak tak? Jadi kalau nak buat short form, kita jadi KOH. Carbon, hydrogen, oksigen, hidrogen. Jadi KOH. Kalau awak nak buat akronim lah. Kan? Okey, mengandungi kumpulan hidroksi. Hidroksi terdiri daripada OH. Kalau katakanlah ada carbon, ada OH. OH ni adalah sebenarnya kumpulan hidroksil. Ada OH saja, dia adalah kumpulan alkohol. Okey, dan juga nama-nama alkohol ni belakangnya diakhiri dengan OL. Jadi ol. Contohnya metanol, etanol, propanol, hexanol dan sebagainya.
Okey, seterusnya. Okey, itu dah cerita. Yang ini pun dah explain. Nama ahli pun dah explain. Contoh dia pun cikgu dah beritahu. Okey, seterusnya kita tengok ada 4 perkara yang kita perlu tahu mengenai alkohol. Okey, daripada kegunaan, sifat fizik dia, sifat kimia dia, kesan buruk dia. Okey, kegunaan yang pertama adalah bahan api. Okey, pelarut. Nampak kan? Minuman keras. Minuman keras tu bergantunglah. Kan orang nak minum benda keras ataupun arak lah kan. Okey. Lagi minyak wangi. Ubat. Ubat lagi. Kalau tak nampak lagi. Tengok sikit. Ubat Okey, seterusnya adalah sifat fizik kita pula adalah cecair pada suhu bilik, tidak berwarna, mudah meluap, larut dalam air, larut dalam pelarut organik. Itu adalah alkohol. Okey, sifat-sifat kimia ada. Sifat kimia ada 2 je popular adalah pembakaran dan satu lagi adalah tindak balas. Okey, pembakaran dengan oksigen. Maksudnya alkohol, alkohol bertindak balas ataupun terbakar dengan oksigen. Terbakar lengkap, dia akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Karbon dioksida dan juga H2O, air. So, itulah hasil pembakaran ini. Okay, manakala tindak balas dengan asid organik, maksudnya alkohol, bertindak balas dengan asid organik, maka dia menghasilkan ester. Contohnya, katakanlah dia ada etanol. Okay, bertindak balas dengan asid etanoik, contoh. Maka dia akan menghasilkan ester. Ester tu adalah bau-bauan ataupun minyak wangi lah. Kan? Okey, seterusnya. Kesan buruk dia. Kesan buruk dia banyaklah. Kan? Rosak hati, mabuk, hilang upaya keimbangan badan, fikiran tidak waras. Okey, merosakkan perut, sebabkan gastrik dan juga gerak balas lambat kepada rangsangan. Okey, ini adalah alkohol. Okey, seterusnya kita pergi pada lemak. Okey, ini adalah lemak. Okay, lemak adalah sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Sama macam tadi Dia adalah Okey. Okey, seterusnya adalah jom kita tengok lagi. Okey, kita tengok seterusnya adalah inilah dia. Kita ada lemak tepu dan juga lemak tak tepu. Okey, jom kita tengok apa itu lemak tepu dan apa itu lemak tak tepu. Okey, lemak tepu terdiri daripada benda hidup, haiwan. So, dia adalah pepejar dalam keadaan suhu bilik, berketul. Takat leburnya tinggi, nak jadi dia cair, sangat tinggi perlukan. Mengenai kandungan kolesterol yang tinggi. Manakala lemak yang tak tepu, sebaliknya, berasal daripada tumbuhan. Dalam keadaan bilik, dia cecair, takat leburnya rendah dan juga kandungan kolesterolnya adalah rendah. Okey. Ini adalah perbezaan dia. Persamaan dia adalah mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Tidak larut dalam air. So, ini adalah penting. Lemak tak larut dalam air. Okay. So, inilah persamaan dan juga perbezaan yang perlu kita tahu mengenai lemak. Okay. Jadi, dia melalui proses di mana kalau kita nak tukarkan lemak tak tepu kepada lemak tepu. Lemak tak tepu kepada lemak tepu ni, kalau nak tukar, dia melalui proses namanya proses penghidrogenan, di mana kita perlukan hidrogen dan juga perlukan nikel sebagai mangkin kita. Maka kita dah boleh convert daripada lemak tak tepu kepada lemak tepu. Okey? So, seterusnya adalah kita bercerita mengenai kelapa sawit dan juga kepentingan dia. Dalam bab ni ada juga kelapa sawit sebab kelapa sawit mempunyai karbon. Okey, kita nama-namakan dia. Yang paling luar namanya adalah kulit. Okey, dalam sikit, dalam ni ada isi rong. Isi rong mempunyai minyak yang berkualiti, minyak sawit kita. C adalah tempurung macam kelapa dan D adalah sabuk. Sabuk mempunyai minyak yang paling banyak. Okey, jom kita tengok apa mengekstrakkan minyak daripada kelapa sawit. Maksudnya macam mana kita nak hasilkan minyak daripada kelapa sawit itu. So, kita melalui proses-proses yang perlukan. Okey, yang pertama, kita melalui 3 proses yang pertama, namanya adalah pensterilan. Lepas itu penanggalan dan juga pencernaan. Pensterilan ni sebenarnya adalah senang cerita, dia adalah membunuh bakteria tujuannya dan juga untuk melembutkan sabuk yang ada. Sebab sabuk kelapa sawit itu keras. Kita melalui pensterilan. Pensterilan ni adalah suatu suhu yang diberikan agak tinggi untuk membunuh bakteria dan juga melembutkan sabuk. Okey, penanggalan. Proses penanggalan pula di mana buah ditanggalkan daripada tangkalnya. Okey, so proses untuk menanggalkan buah daripada tangkalnya. Pencernaan iaitu mengasingkan sabuk daripada bijinya. Dalam masa yang sama, dia telah menghasilkan 50% minyak daripada buah kelapa sawit tadi. So, masih ada lagi balance 50%. Betul. So, dia akan pergi kepada proses yang seterusnya. Okay, sampai di pencernaan ini, maka dia melalui 2 proses yang berasingan. Iaitu dia telah mendapat, yang pertama, bijinya dan kedua, mendapat sabuknya. Biji diasingkan,
sabut pun diasingkan. Jadi untuk yang biji buah, iaitu pengeluaran minyak isi rong dia dikeluarkan. Sebab minyak isi rong ni dia bercantum dengan tempurungnya. Tempurungnya sangat kuat kan nak keluarkan isi rong. Jadi dia melalui proses yang tinggi tekanannya untuk mengeluarkan isi rong dengan tempurung tadi. So isi rong ni dikukus dengan tekanan yang tinggi supaya dia boleh diasingkan dengan tempurungnya untuk minyak tadi diekstrakkan menjadi minyak sawit. Begitu juga sabut, kita ada lagi 50% dan dia melalui proses pengekstrakan. Okay, apa pengekstrakan? Pengekstrakan adalah di mana dia menggunakan mesin hidrolik untuk menekan dengan sekuatnya baki tadi untuk mendapatkan baki minyak yang ada lagi kat situ. Okay, selepas itu melalui proses penurasan. Sebab bila minyak dah ada, minyak ni bercampur dengan banyak sabut-sabut di dalam tu. Jadi proses penurasan adalah ataupun penapisan mengasingkan sabut daripada minyak tersebut. Maka dapatlah minyak. Bila minyak didapatkan, minyak itu masih lagi dalam keadaan berbau dan warnanya agak kotor. Jadi dia terpaksa menggunakan steam untuk mengeluarkan bau dan menggunakan asid fosforik untuk menyingkirkan kotoran ataupun warna-warna yang tidak cantik tadi. Jadi lebih nice lah warna dia kan. Okey, lagi apa lagi? So, kita ada kebaikan minyak kelapa sawit iaitu sumber vitamin A dan juga vitamin E. Bagus untuk diri kita. Selain itu juga dia mempunyai beta carotene di mana bahan yang mencegah kepada kanser ni baik sebenarnya minyak sawit kita ni kan. Dan satu lagi yang paling popular adalah mempunyai antioksida yang tinggi di mana dia melambatkan penuaan kepada kita yang menggunakannya. Itulah sedikit mengenai bab sebatian karbon ini. Okey, so nanti kita akan buat part 2 untuk topik ini jika ada masa lagi. Okey, jangan lupa subscribe cikgu. Okey.